Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Zaras World, salam kasih sayang, salam satu Malaysia, salam Zaras World. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Okey, percubaan test suara. Percubaan test suara. Boleh dengar tak suara saya? Boleh tolong komen-komenkan sahabat-sahabat yang berada di dalam kita punya Zoom dan juga sahabat-sahabat rakan-rakan yang berada dalam kita punya live Facebook. Okey, terima kasih kepada Tuan Razim, rakan-rakan yang komen. Terima kasih kepada Sifu Mizi, lagi siapa? Terima kasih kepada Puan Kamaria dan kepada semua yang ada bersama-sama saya pada hari ini. Okey, hari ini hari Isnin bersama 16 hari bulan 16 bulan 8 2021. Kita berada dalam siaran langsung iaitu dalam Zoom Zaras World. Okey, dan juga dalam kita punya page iaitu Zaras Mall. Okey, terima kasih sudah ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan semua yang ada bersama-sama saya pada malam ini. Okey, alhamdulillah kita telah ada berapa orang dekat dalam kita punya Zoom. Kita dah ada hampir 27 orang. Okey, 27 orang dan dalam kita punya FB hari ini sangat-sangat luar biasa. Kita dah ada hampir 13 orang. Okey, baru 2-3 minit kita bermula. Alhamdulillah. Okey, satu permulaan yang baik. Sebab apa? Okey, mungkin hari ini kita didatangkan oleh dua orang tokoh hebat dekat dalam Zaras World, di mana pada hari ini kita bersama-sama Dr. Suraya kita dan juga Datin Imah kita bagi berkongsi cerita tentang macam mana 5 penyakit pembunuh senyap tu. Seperti mana yang tuan-tuan puan-puan sedia maklum dalam kitanya kita punya poster yang kita dah share-sharekan pada semua. Okey, apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Boleh tak komen-komen dekat dalam tu? Okey, yang dekat dalam Facebook, apa khabar Tuan Asri kita, Puan Mafiza, Puan Kamaria. Okey, Tuan Mazlin kita, apa khabar? Okey, harap-harap anda semua excellent. Sihat-sihat sejahtera hendaknya. Okey, macam mana keadaan cuaca dekat sana? Okey, hari ni pada malam ni hujan hujan di sini hujan. Tapi tak ada masalah kan? Itulah bagusnya kita bersiaran langsung dalam kita punya Zoom, dalam FB. Maknanya bila ada online ni, ke serata pelosok semua kita boleh masuk asalkan ada internet. Okey, terima kasih kepada Tuan Azhar kita, Koma Waktu Intan. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan semua? Okey, yang pertama sekali saya ucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabat yang baru masuk. Okey, yang baru masuk ke dalam Zoom, juga dalam FB. Mohon share-sharekan dalam FB supaya kita boleh dapat sampaikan pada mereka yang dekat luar sana ni info-info apa yang Dr. Suraya dan Datin Imah nak sharekan pada kita pada hari ini. Bukan senang kita nak dapat info yang sangat-sangat berguna. Sebab apa? Sebab setiap pada hari Isnin ni kita akan didatangkan oleh dua orang tokoh hebat ni untuk berkongsikan pada kita macam mana Kio boleh membantu. InsyaAllah. Okey, saya mohon sekali. Okey, alhamdulillah kita dah ada lebih kurang dalam 16 orang dalam Facebook. Okey, minta tuan-tuan puan-puan sharekan. Sebab apa hari ini ada hadiah istimewa yang kita nak bagikan di mana saya minta tuan-tuan puan-puan boleh bersama-sama saya sehingga ke penghujung rancangan. Di mana Datin Imah dia memberi info pada saya tadi. Barang siapa yang menjawab soalan barang siapa yang jawab soalan dia pada hari ini menerusi komen, nanti cepat-cepatlah komen kan. Okey, dalam Facebook kan, dalam Zoom komen je. Nanti ada panel-panel yang akan melihat siapa yang jawab tepat. Bila ada jawapan yang tepat, maka mereka lah bertuah. Maknanya mereka akan dapat hadiah. Okey, terima kasih kepada Sifu Gomez. Okey, daripada mana? Daripada Langkawi, Ida Iman. Terima kasih kerana bersama-sama Zaras World pada malam ni. Okey, so pada hari ini kita datangkan itu Dr. Suraya yang saya hormati, Dr. Suraya Arifin, di mana beliau adalah seorang doktor untuk memberitahu untuk kita tentang Kio dan macam mana Kio boleh bantu, dan bersama-sama kita pada hari ini iaitu founder Datin Imah, di mana Datin Imah juga akan bersama-sama kita hari ini bagi berkongsikan apa-apa saja berkenaan Kio. Jadi tuan-tuan, puan-puan, jika ada sebarang soalan, jangan malu, jangan segan. Tanya je. Inilah masa untuk bertanya. Kalau bertanya saya, bukan saya tak boleh jawab Okey, tapi pada hari ini mereka lebih layak jawab. Jawapan yang sangat-sangat tepat. Apa saja soalan boleh tanyakan. Jadi jangan malu, jangan segan. Jadi sebelum tu,
Sebelum tu, tolong share-sharekan dulu pada semua rakan-rakan dekat luar sana supaya mereka dapat apa yang kita nak sampaikan. Ready ke semua? Ready? Kalau ready, tulis ready. Tulis ready. Okey, siapa lagi? Okey, alhamdulillah kita dah ada 17 orang dalam Facebook dan kita dah ada berapa orang? Kita dah ada 31 orang. Belum pukul 9 lagi. Tahniah dan syabas, anda semua sangat-sangat luar biasa. Okey, kalau ready, kita jangan buang-buang masa lagi. Nanti standby, nanti Datin akan bertanya soalan, tolonglah jawab. Okey, kalau tuan-tuan ready, kita jangan buang masa. Dengan ini, okey, saya mempersilakan. Okey, saya mempersilakan Datin Imah dan Dr. Suraya Arifin. Okey, silakan. Alright, okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar anda semua di sana? Kami di sini alhamdulillah sihat-sihat. Cuaca hujan lebat ni. Alhamdulillah hujan lebat sejuk sikit. Okey. Okey, tahniah saya ucapkan kepada anda yang menonton segmen kita pada hari ini. Tidak lain tidak bukan sebenarnya mengenai isu mengenai topik kesihatan. Jadi ingat kalau hari Senin ni memang berkaitan tentang isu kesihatan dan hari ini saya masih lagi bersama Dr. Suraya. Okey, kita akan berbicara mengenai topik kesihatan dan semestinya cure lah. So jadi kita akan linkkan masalah-masalah kesihatan dan bagaimana cure dapat membantu. Betul. Ya. Itu dia. Jadi kat sana macam mana? Dah makan kyo? Dah makan kyo? Makan siang ke makan malam? Okay. Yang paling penting sebenarnya ada dalam keadaan sekarang ini makanan tambahan ni memang sangat-sangat penting kan? Yelah, dia tak sebenarnya cure ni, dia tak kisah sebenarnya kita makan malam atau kita makan siang. Okay. Bila cure kita makan siang, dia memberikan kita tenaga, di samping juga nutrisi-nutrisi yang buatkan kita sihat kan. Betul. Bila kita makan malam, dia akan membantu dalam proses repair. Kalau kita makan waktu nak tidur, dia waktu nak tidur tu memang waktu repair lah tu. Malam baguslah sangat baguslah kalau macam kita nak makan waktu tidur. Ataupun masa pagi lah. Sepagi sebelum makan. Okey. Okay. Alright. So tak nak buang masa, sebenarnya dah ready ke belum? Check sikit lah. Ready? Komen sikit ready. Sebab hari ni kita nak berbicara mengenai apa tau? 5 penyakit pembunuh senyap di kalangan orang Malaysia. Sebenarnya kan kita nak kata pembunuh senyap. Kenapa kita kata pembunuh senyap? Kenapa? Okey. Bila dikatakan 5 pembunuh senyap, yang pertamanya adalah nombor tak kamu. Ada gambar. Kita tengok. Yang pertama yang paling tinggi. Okey. Pembunuh dikatakan pembunuh senyap kerana ada orang tidak ada tanda-tanda langsung. Misalnya sakit jantung. Itu dia. Ada orang dia tak ada tanda-tanda langsung dia sakit jantung ni. Tiba-tiba gerebuk habis. Aduh. Kan. Sebab itu kita panggil dia ni macam sakit jantung ni. Sebab apa? Sebab dia berlaku kerana banyak sebab. Yang pertama sebab makanan. Kerana sakit jantung ni kan ada macam-macam tau, ada macam-macam jenis tau. Jadi kalau macam kita pergi kat hospital pakar, macam-macam lah namanya. Jadi kalau kita tengok dikatakan daripada IJN mengatakan bahawa penyakit jantung ni 42% menyerang wanita tau. Jangan main-main. Kenapa menyerang wanita? Nombor satu, kerana wanita tu beremosi. Jadi emosi kan apabila
seseorang tu dia beremosi, dia tak dapat nak lawan dia punya stres, maksudnya kan stres sampai tak boleh tidur, tak boleh makan, tak boleh macam-macam semua kan. Jadi badan tu dia akan mengeluarkan hormon kortisol yang tinggi. Lelaki pula 24% je. Kenapa lelaki 24%? Kerananya satu, lelaki kan kalau orang bebel-bebel dia angkat kaki jalan. Dia tak kuasa nak dengar. Dia tak kuasa nak layan. Dari segi emosinya kadang-kadang dia boleh jadi macam patung bernyawa. Jadi dia tidak dari segi emosi. Tetapi kebanyakan lelaki ni dia punya masalah adalah kerana merokok. Ramai lelaki yang merokok dan juga mereka yang exert diri, bersenam berlebih-lebihan. Yang tu kita kena tahu. Jadi apa yang kita buat pun sepatutnya mestilah bersederhana. Kan? Jadi apabila seseorang tu dia sakit jantung, okey, akibat daripada makanan, yang ni lelaki dan perempuan pun samalah sebab makanan sekarang sedap-sedapnya. Jadi boleh menyebabkan saluran jantung tu tersumbat lah, macam-macam sebab benda macam-macam kan. Sebab sel lemak. Jadi betul, triglyceride ni sebenarnya yang dia punya masalah ni adalah triglyceride yang sangat tinggi dengan lagi satu dipanggil homocysteine. Kolesterol tu tidaklah sangat sebenarnya, tapi kolesterol tu yang selalu sangat orang kata dituduh, kolesterol dituduh. Jadi sebenarnya homocysteine dan juga triglyceride. Jadi bila kita makan, makanan kita tu tidak mengandungi lemak-lemak baik, okey, maka kesihatan jantung kita berkurangan. Makin lama makin menurun. Gitu. Jadi dalam kita nak menangani masalah kesihatan kita, kita menjaga jantung kita ni nombor satu mesti tak boleh nak stres banyak-banyak. Sebab stres ni adalah menjadi kunci pada hampir semua masalah. Jadi jantung ni stres. Stres juga bermakna kalau macam orang tu dia main bola terlalu banyak ke, dia exercise terlalu tu, badan dia stres tanpa dia duga. Bila dia tidak menduga bahawa badan dia tengah stres sebab dia main berjam-jam duk rasa main badan tiap-tiap hari kan, badan dia tak boleh terima kan, tapi tidak menunjukkan apa-apa. Tiba-tiba saja collapse. Okey. Itu dia sakit jantung. Jadi gaya hidup mesti sihat. Yes. Gaya hidup mesti sihat tu maknanya kita ni bersederhana dalam segala apa yang kita buat. Okay. Sakit jantung. Tu yang pertama sakit jantung. Yang kedua? Baik kita tengok apa dia yang kedua. Yang kedua ni kanser. Kanser boleh jadi tiba-tiba je dah stage 3, daripada stage 3 terus ke stage 4 habis. Memang pembunuh senyap. Betul, memang pembunuh senyap lah. Sebab memang orang kadang-kadang tak tahu tau dia ada sesuatu. Sebab itu saya selalu menasihatkan anda semua, kita mesti bertanggungjawab atas diri kita sendiri. Betul. Kita ni yang menjaga diri kita kan. Jadi oleh kerana itu tiap-tiap tahun mesti buat full check up. Check semua-semua. Medical check up ni sangat-sangat penting. Tapi orang lalu dia tak nak sebab apa? Dipanggil, dia rasa dia sihat. Lagi satu, dia takut. Dia takut dan kita panggil denial. Dia tak mau mengecek, kalau aku ada apa-apa macam mana. Tak boleh terima hakikat. Tapi sangat penting bagi setiap orang, especially lah orang kata orang-orang yang dah jadi ibu, dah jadi ayah, kita ni ada anak-anak semua kan, tanggungan kita banyak kan. Jadi 5 kanser yang paling top sekali. Kau ingat lagu pun ada top ke? Top 5 ni. Top 5 kanser. Yang pertama adalah kanser payudara. Ya, betul, saya sangat setuju. Kanser payudara ni selalunya, kita selalu kata macam ni tau. Wanita ni dia cantik tau. Dia nak cantik. Dia nak cantik, dia nak payudara dia up lah semua kan. Nak payudara up lah, pakai yang ketat-ketat. Bila satu pakai bra yang ketat, kita punya lymph nodes ni banyak ni. Kalau dekat kawasan depan ni memang banyak sangat. Dekat kawasan sini kan, maknanya kawasan payudara adalah yang paling banyak saluran limpatik. Jadi apabila saluran limpatik kita tu
kita pakai baju ketat jadi dia tertekan, jadi dia tersumbat. Bila tersumbat, kita tak perasan pun tiap hari kita nak pakai, kita nak tengok, kita ni ramping, kita bertahun-tahun kita memakai ni. Jadi benda yang tersepit itu, okey, perjalanan darah tak boleh jalan, perjalanan darah tak bagus, saluran limpatik kita dah tersumbat. Jadi benda tu makin lama dia jadi membesar. Yalah dah tersumbat. Dah tersumbat kan. Tiba-tiba tengok, apa benda Allah ni? Kita pula langsung tak nak check. Bukan susah angkat je tangan cek ni kan. Kan. Bukan tu tak, tetapi kerana kita ni tak macam tak cakna lah. Tu tak cakna, tiba buat kata. Cakna pula. Bila kita tidak cakna pada kesihatan kita kan, kita buat satu tak tahu je. Kita fokus kita bukan pada kesihatan. Fokus kita secantik nak cantik. Beras kalau kecil, sapu entah apa-apa benda lah tu semua kan. Ada produk main peranan? Produk pun main peranan. Tetapi produk yang ada bahan-bahan kimia yang berbahaya kan, banyak ada dalam deodorant. Dalam deodorant. Dan deodorant kalau kita pakai dekat ketiak sangat dekat dengan breast. Jadi sebab itu kalau macam saya dekat adik-adik kelas Zara semua kan tak pernah belajar buat deodorant sendiri. Tanpa bahan-bahan kimia yang macam tu ya. Okay. Yang kedua tu kanser usus. Okey, apa-apa kan kalau kita kata di perut tu, kalau kita tak ada macam tak ambil peduli kan, dia akan memberikan satu tendangan hebat kepada kita lah. Sebab manusia sekarang makan tak ikut masa. Kan, maknanya makan, ada yang makan aje. Kalau yang tak makan, tak makan. Lepas tu makan benda-benda yang tak elok semua kan. Jadi kalau macam kolon kanser ni kita panggil kanser pada usus besar, bukan usus kecil tau. Kebanyakan adalah kolon kanser lah. Jadi kolon kita tu panjangnya itu 8 kaki. 8 kaki. Maknanya lebih tinggi daripada siapa? Pemain Mak Sadir yang pemain baseball tu, dia lalu 6 kaki, dia 8 kaki. Begitu panjangnya kita punya kolon. Okey. Kolon kalau tidak bersih, misalnya akibat daripada kita makan tapi kita tak buang air besar, okey kan? Jadi dia jadi racun. Okay. Ataupun kita buang air besar, tapi kita buang air besar dalam keadaan kita buang air besar tu tak normal tapi kita tak perasan. Misalnya kita kalau berak dia cirit, kan? Ataupun kalau kita berak tu sembelit kalau asyik sembelit tapi kita buat dono lah, makan dalam berak. Lepas tu ada pula kerana bukan setakat bakteria baiknya tidak mencukupi, keadaan kolon itu juga lemah dan kerana badan yang terlalu berat. Kalau macam kita berat badan, itu berat sangat kan, berat badan, dia akan impact juga pada kolon. Jadi jangan kita ingat kita ni perlu langsing untuk cantik saja. Tidak. Kita perlu mendapatkan berat badan yang ideal supaya kita ni tidak didatangi pelbagai penyakit. Kan? Jadi kalau macam kita tengok orang yang ada kolon kanser ni, dia punya tanda-tanda lah kan. Dia kata macam dia susah nak berak, ataupun kalau dia berak dia akan cirit ataupun nanti berdarah. Dia akan berdarah. Ada orang tak ada kot sikit kan. Dia biar. Lepas tu kadang-kadang bila macam kolon macam yang lemah, kadang-kadang kita makan ada macam tulang ikan ke tulang ayam tu semua kan. Dia mencocok pada dinding tu. Jadi dia jadi macam poket gitu. Jadi macam bengkak, jadi macam poket tu. Poket tu, dia boleh dimasuki oleh bakteria jahat. Jeduk kat situ. Jadi kalau kita tengok kanser, dia akan pergi pada keadaan yang kotor, pada keadaan yang acidity tinggi kan. Makanan dia banyak kat situ, itu dia akan pergi. Jadi sebab itu kita kena bersihkan perut. Kemudian kita pergi kepada kanser paru-paru, yang tu yang ketiga. Kanser paru-paru ni adalah kerana environment. Kebiasaan ni kanser paru-paru adalah kerana environment. Kita tengok macam sekarang keadaan COVID sekarang semua kan, yang di-attack adalah environment.
Environment yang teruk ni misalnya orang yang bekerja pada tempat yang banyak pencemaran ataupun kanser paru-paru juga berlaku kepada orang hisap rokok, hisap vape. Semua kan, vape tu katalah macam tak ada tetapi dia kata tak ada tembakaunya tak ada, tapi cara lain dia merosakkan paru-paru kita. Boleh tak? Kenapa perlu ada nak berasap tu? Heran. Kau ambil kemenyan kau letak je lah kemenyan. Orang yang merokok saja tahu dia dah tak boleh rasa susah nak tinggal. Bila ketagihan. Ketagihan Okey. sebenarnya. Jadi lepas tu kalau kanser paru-paru ni kan, kanser paru-paru ni juga adalah kerana bahan-bahan yang ada yang kita pakai di rumah, bahan-bahan cucian. Yang kita mop lantai tu kan. Yang kita dok cuci-cuci kita semua kan. Dia mengandungi banyak bahan-bahan kimia yang seandainya kita punya kesihatan ni kurang baik, kita punya immunity tu kurang bagus kan. Dia tidak dapat melawan sehingga kan dia merosakkan paru-paru. Kan Banyak aspek lah. jadi sebab itulah kita kalau boleh janganlah kita ni pakai bahan-bahan kimia yang kat rumah tu banyak sangat. Yalah. Jadi kalau macam kalau kita pergi setengah tempat kan, okey. dia akan mop tu kan, dia mop tu kan, kita masuk je dah terus masuk dekat hidung kita. Ada. Choking gila. Kan choking gila. Jadi benda tu satu hari kita ambil sikit lama-lama dia jadi banyak lah. Lama kan kita betul-betul akan ada pengerasan pada Paru-paru. Okey. Kemudian kanser pangkal rahim. Kanser pangkal rahim ni yang keempat yang adalah pembunuh senyap yang keempat. Kebanyakan wanita yang kena kanser pangkal rahim ni biasanya dah sampai late stage baru nampak. Yang ini adalah kerana hormon. Jadi kebiasaannya kalau macam kita kata kanser pangkal rahim ni, dia disebabkan oleh hormon wanita. Kebanyakan yang kena kanser pangkal rahim adalah wanita-wanita yang sama ada dia dah menopause atau dia perimenopause. Jarang sekali lah ada yang wanita-wanita yang muda kan. Kalau yang wanita muda ni kalau dia kena kebiasaannya dia kena kanser payudara. Kan. Tapi kanser pangkal rahim ni sebab kalau kena tu memang susah lah. Memang susah sebab lebih penuh menopause. Jadi sebab akibat daripada masalah hormon lah. Kebanyakannya akibat daripada masalah hormon dan yang kanser hidung. Kanser hidung kalau kita ingatkan macam ada kok kena kanser hidung. Sebenarnya ada banyak sangat yang orang kes-kes yang kanser hidung macam kanser hidung pun adalah kerana kita dia punya masalah dah ada dekat dalam hidung tetapi tidak ambil berat. Jadi kalau kita kata kanser hidung, apa benda yang di cranial, ini cranial kita, okey. Dia ni dia akan ada jalinan ataupun hubung kait antara hidung dengan kita punya mulut, okey, dengan kita punya telinga. Itu kata ENT kan. Jadi kan dia dekat sini lah. Jadi kadang-kadang orang yang kena kanser hidung ini kerana ada masalah pada tekak. Dia masa mula-mula mungkin kita tak ada rasa dia dekat hidung. Mula kita rasa dekat tekak tu. Lepas tu rupanya dia ada something yang dah tumbuh dekat dalam tu dia tak perasan. Jadi kan kalau misalnya kan kita ada masalah, kadang-kadang masalah gusi kan. Kerana kata kalau misalnya orang tu ada masalah gusi, gusi tu penuh bakteria kan. Bakteria tu boleh masuk dekat dalam hidung. Sebab dia sangat dekat mulut dengan ni, dia dekat cranial dekat. Masalah gigi ke. Masalah gigi, masalah gusi, ni pun menjadi salah satu penyebab kanser hidung itu dapat merebak. Saya nak tanya Dr. Ayah, saya nak tanya, kanser yang pangkal rahim tu, adakah dia bermula macam wanita dia banyak? Ada cyst, ada fibroid, ada kaitan dia. Ada petandanya gitu sebab cyst fibroid itu pun adalah kerana masalah hormon juga. Dia tumbuh kerana jadi masalah hormon juga. Jadi kenapa macam sekarang banyak sangat masalah-masalah hormon, okey. Jadi kalau kita tengok kanser ini
dia jadi membesar kerana estrogen terlampau banyak. Hmm. Jadi kita dalam wanita ni kita ada progesteron dan juga apa? Estrogen. Progesteron dan estrogen ni mesti seimbang. Bukan kita kata satu ni tinggi macam ni, dia tak ada. Setengah orang dia memang tak ada, dia tak ada tahap dia tu tak ada terlampau tinggi ke terlampau rendah ke, tak ada. Tapi sebab yang paling penting antara estrogen dengan progesteron itu mesti sama. Seimbang. Mesti seimbang. Kerana kalau kita tengok estrogen ini ada banyak sangat kita panggil estrogen daripada bahan-bahan kimia yang molekulnya membentuk macam estrogen. Misalnya macam barang-barang plastik yang murah tu kan. Okey, barang-barang plastik yang murah tu kan kita pun gunakan dia dan kemudian kan masuk kat microwave kan. Lepas tu kan kita makan. Kan lepas tu kan kita pun makan. Lepas tu lagi satu soya. Soya sangat tinggi dengan estrogen dan soya tu sebenarnya adalah satu bahan yang sangat bagus bila nak makan bagi orang yang kurang estrogennya. Jadi kalau kacang soya kebiasaannya waktu sekarang ni adalah kacang soya yang telah di GMO kan, genetically modified organism. Kalau kita kata GMO, dia ni adalah sebab komersial. Dia adalah kerana masa mula-mula GMO dibuat ni adalah kerana kononnya makanan tak cukup. Jadi kononnya dia buat something supaya hasil daripada pertanian itu menjadi sampai 10-20 kali ganda. Bagaimana nak menjadikan 10-20 kali ganda tu adalah dengan dia modify genetik pertumbuhan tu, dia modify. Bila dia modify genetik pada tumbuhan tu, tumbuhan dia jadi sangat banyak hasil dia kan. Kalau GMO ni kita tengok saiz dia semua sama sebab dia buat kat lab kan, lepas tu baru ditanam kan. Jadi kalau kita tengok kalau yang paling mudah saya kasih contoh cili lah. Cili kalau misalnya kalau di GMO kan saiz dia cantik semua sama. Tapi kalau kita cili rekod sini, pendek sini, panjang sini, terpiot sini, kan macam-macam. Tapi kalau yang GMO sama je. Jadi antara makanan yang memang susah untuk kita nak dapat yang organik adalah soya. Jadi kalau kita tengok soya ni, estrogennya tu sangat tinggi. Jadi bila estrogennya sangat tinggi, estrogen ini adalah hormon wanita. Jadi dia menyuburkan. Menyuburkan apa saja, menyuburkan kulit, menyuburkan kanser. Jadi kalau ada progesteron ini dia akan mengecutkan. Orang kalau gemuk sangat dia perlu progesteron untuk dia kecil sikit. Kalau dia ambil estrogen, dia makin subur. Jadi begitulah juga benda yang kat dalam tu tengah tumbuh, subur. Dia bertambah subur. Kerana kalau kita tengok soya ni dia memang untuk wanita, bila dimakan oleh wanita jadi kulitnya cantik. Kalau kita tengok kebanyakan macam produk-produk, dia punya fillers je dia akan gunakan soya. Kerana soya murah dan soya banyak dan soya juga orang kata boleh membuat kulit tu cantik. Boleh buat kulit tu cerah. Boleh menyuburkan kulit lagi. Kalau tak percaya, kita kebiasaannya lah kalau lelaki kan dia suka sangat minum soya. Dia akan jadi kewanitaan. Dia akan lembut. Bang, I nak soya boleh tak? Mula-mula macam tu. Lama-lama, bang, I nak soya bang. Jadi kerana kalau kita tengok orang yang nak kulit cantik tu dia akan jadi lemah lembut. Jadi anak lelaki janganlah kasih makan minum soya. Nak minum boleh 1 bulan sekali 2 kali tak apa. Kan? Tapi soya tu memang dia akan
memberikan sifat kewanitaan kerana estrogennya tinggi. Itu benda baru. Okey, itu yang kedua tentang kanser. Seterusnya yang ketiga, top apa dia? Pembunuh. Jadi kita tengok stroke. Itu dia stroke. Stroke banyak hal punya stroke. Banyak hal lah. Stroke ni kita memang tak tahu kan. Kita tahu. Ada banyak perkara yang boleh menyebabkan stroke. Ini saya hanya saya akan ceritakan benda-benda Allah yang macam you all tak pernah sangka bahawa stroke akan berlaku kalau anda buat macam ni kan. Okey. Okey, kalau kita tengok kematian seramai 40,000 rakyat Malaysia menderita stroke. Dan juga kenapa menderita stroke? Nombor satu, stres. Nombor dua, memanglah merokok tu memang merokok lah. Tapi yang nombor satu tu stres sebenarnya kan. Stres, lepas tu dia memang tak aktif. Malas, semua everything malas. Orang malas, jadi kalau macam orang yang kena stroke ni, bukanlah kata semua tu orang malas. Tapi kerana orang yang kurang aktiviti. Lepas tu, yang ni bukan orang Islam lah. Kalau orang bukan Islam, dia memang banyak ambil alkohol. Kemudian sebenarnya stroke ni berkaitan sangat-sangat dengan tekanan darah. Darah tinggi. Berkaitan sangat dengan darah sebenarnya. Darah. Kalau kita tengok darah kan. Okey. Darah itulah sungai kehidupan. Darah itu memang sungai kehidupan. Makna apa yang kita campak dekat dalam sungai itu, itulah yang kita bawa sepanjang hayat kita. Kau campak sampah, kau campak rokok, kau campak benda-benda yang tak elok tu semua, itulah yang kau akan bawa. Itulah sungai kehidupan kita. Sebab tu bila seseorang tu dia tidak jaga darahnya tu kan, tak bagus. Darah tu tak bagus, tapi ada ke dia cek darah dia tak cek pun darah dia. Okey. Dia tak cek darah. Lepas tu dia pun dapat darah tinggi. Dia dah ada tekanan darah tinggi, dia ada diabetik. Tapi dia tak pedulilah semua kan. Kalau macam orang yang macam darah tinggi tu, tekanan darah tinggi tu dia memang masalah, orang kata dia kemungkinan untuk dia mendapat stroke tu memang lebih besar berbanding dengan orang yang lain. Okey. Tetapi kalau orang yang kena macam kencing manis, dia kena stroke akibat daripada dia punya saluran darah tu tak bagus kan. Sebab gula banyak sangat kat dalam darah. Jadi bila gula banyak sangat kat dalam darah, tersumbat sini, tersumbat sana, tersumbat semua benda-benda tersumbat. Jadi sumbatan inilah yang boleh menjadikan seseorang tu terkena stroke. Jadi kalau kita kata dia lagi satu adalah kerana darah beku dia tadi kan, yang kan darah beku ni dia jalan dia pergi dekat, sama ada dia pergi dekat jantung atau dia pergi dekat otak kan. Dia pergi kat otak, itu kita kena stroke kan. Jadi bila kata misalnya kita ni tak jaga kesihatan, tak jaga kita punya tekanan darah kan, kita tak jaga kita punya diabetik betul-betul semua kan, possibility akan ada darah beku yang akan berjalan slow-slow. Lagi satu, orang yang boleh terkena stroke ni adalah orang yang macam duduk terlampau lama ataupun dalam penerbangan kan. Kita katalah kita fly lama sangat kan. Kita fly lama sangat, duduk macam tu kan. Kita tak sedar waktu tu ada darah beku dekat dalam kita punya saluran darah kerana kita duduk gini lama je kita. Sebab itu kita ni kena bangun, kena jalan, kena apa kan supaya perjalanan darah kita tu bagus. Jadi apabila hanya ada satu saja, dia benda tu kecil kan, saluran darah tu bila pergi dekat arteri, dekat vena, dia jalan-jalan tu dia tak apa. Tapi bila dia dah pergi dekat kawasan yang sangat halus, dia dah pergi dekat jantung, dia dah pergi dekat otak, pecah lah. Itulah. Jadi saluran darah tu pecah. Tapi boleh tak stroke ni dibaikkan? Ada tak? Okey, bila kata stroke, kita kita selalu kata kalau stroke tu tak ada ubat kan. Sebenarnya kalau saluran darah tu dah pecah, untuk saluran darah tu dia nak
dia nak apa dia nak tumbuh balik lah kan, dia nak tumbuh balik, dia ambil masa yang agak lama. Tetapi makanan-makanan yang bagus, misalnya macam delima kan, delima ni telah dibuat satu kajian bahawa dalam delima ni ada phytoestrogen yang sangat bagus untuk menumbuhkan saluran darah baru. Jadi yang itu memang ada kajian. Jadi sebab itu kalau orang yang stroke itu dia baru mild stroke kan, dia kena ambil lah delima. Kena rajin ambil delima, hari-hari ambil delima, dan di dalam kita punya tu pun ada, dalam cure ada delima kan? Tak ada. Tak ada eh? Tak ada. Tak ada ya? Tak ada. Perasan macam ada. Bagi tak ada. Kenapa cure ni boleh bantu untuk yang stroke? Okay. Daripada segi perjalanan darah. Yelah, daripada segi perjalanan darah. Itu Okey. dia. So kalau misalnya orang tu macam dia dah kena stroke, Okey, masuk. bila dia dah kena stroke, dia akan depression, Ya. dia akan ada lebih banyak lagi masalah yang timbul dari segi emosi dia. Jadi orang yang stroke ni kita mesti pandai melayani dia. Jadi dengan penuh sabar. Kena sabar dengan orang yang stroke ni. Okey, Itu kemudian kita nak tengok apa? Nombor Kita tengok 4. yang nombor 4. Apakah Nombor 4 dah ni. penyakit? Kencing manis. Okey. Penyakit kencing manis ni dah jadi macam demam dah. Sinonim dah. Dah sebab apa? Sebab kencing manis ni adalah daripada gaya hidup. Gaya hidup memang pada gaya hidup kita, daripada makanan-makanan kita kan. Jadi orang kalau macam orang kata diabetik yang keturunan tak banyak. Sebenarnya dia adalah kerana kita punya gaya hidup sendiri. Sebab kalau macam type 1 itu ini tersalah kau tulis ni kan. Okey. Okey. Kita type 2. Type 2. Sebab je ni kalau macam kita ni tak peduli makan makanan kita kan, tak peduli kan, bantai sedap aja. Okey. Orang yang macam diabetik ni dia memang macam tersangat, macam nampak benda manis je macam sedapnya benda tu tak sedap pada dia kan jadi sedap manis, kemanisan tu. Kerana itu dalam perawatan saya, dalam perawatan holistik dipanggil memanggil penyakit. Memanggil penyakit. Kerana apa? Apabila seseorang itu organnya sudah rosak, okey. Kalau kencing manis ni yang rosak tu organ mana? Pankreas. Pankreas. Pankreas dia rosak. Jadi insulin tu dia macam ni tau. Dia macam mana ni? Kita nak cerita. Nak mudah cerita macam ni kan. Insulin ni kerja dia duk rasak makan gula macam ni. Dia makan. Jadi macam bila insulin ni keluar, dia akan makan lah. Makan gula ni, lepas tu metabolize kan supaya gula ni boleh jalan semua dekat dalam darah, memberikan tenaga. Tapi sekarang ni bila kita makan, segala benda yang kita makan dengan iklannya, dengan kita sendiri buat, mak kita buat, nenek kita buat, jiran kita bagi, office mate kita bagi, semua benda-benda lah yang manis tu, kita dah overflow dengan kemanisan tu. Bila dah overflow, apa-apa saja dah overflow, kalau kau sumbat, kau dah tak nak buka mulut dia. Sumbat, makan. Macam itulah pankreas. Bila dah banyak pankreas tu tak nak. Tak nak. Dah terima dah. Bila dia tak nak terima, gula tu tadi berlambat lah. Berlambat-lambat pergi mana? Dia masuk dekat dalam darah. Yang sepatutnya gula tu ditukar menjadi tenaga. Jadi sepatutnya gula ditukar menjadi tenaga. Gula ini tenaganya kalau tidak digunakan, dia akan disimpan sebagai lemak, sebagai glycogen. Tetapi sekarang ni macam ni, pankreas mulut macam ni. Tak nak terima. Jadinya makanan yang paling bagus sekali untuk kencing manis adalah untuk kita memperbaiki kita punya pankreas, iaitu dengan habatus sauda. Kalau habatus sauda ni macam saya sendiri pun ada buat video bagaimana habatus sauda ni sangat bagus untuk pankreas.
Kan, jadi kita nak ubat pankreas kita 120 hari kena minum habatus sauda. Habatus sauda. Air habatus Air sauda. habatus sauda pun kena minum. Kena Dalam minum. kio pun kita ada habatus sauda. Dalam kio pun ada habatus Ya. sauda. Okey. Okey. Lepas tu apa lagi? Kalau macam kencing manis ni dia sebab darah lah. Yalah. Jadi macam darah dah jadi penuh dengan Kena kontrol lah. jadi kita ni antara yang terbaik untuk nak buat untuk nak kita kurangkan kita punya kencing manis tu tadi, kita berpuasa. Berpuasa adalah satu jalan yang sangat bagus. Ada Okey. orang buat IF, intermittent fasting. Macam mana? Intermittent fasting tu Okey. kita berpuasa. Puasa. Kita puasa kita tak ada makan ni tau. Kita tak ada makan nasi ke apa benda-benda lain yang ada. Tak, kita tak makan gula, kita eliminate gula daripada badan kita. Okey, tak ambil gula. Kita kata ni nanti kalau saya tak makan nasi, nanti saya tak ada tenaga semua. Tidak, dia tak betul. Sebab engkau punya gula kat dalam badan tu terlalu banyak sangat. Selagi gula ada, selagi itulah glycogen itu, asid lemak, kita punya lemak-lemak yang disimpan tidak boleh digunakan. Jadi macam bila masa kita banyak sangat karbohidrat banyak sangat, gula banyak sangat, dia akan simpan dalam tisu-tisu kita semua. Dia jadikan orang kata buffer. Bila manusia itu kebuluran, dah tak ada langsung makanan, yang jadikan tenaga tu adalah daripada lemak itulah yang diambil supaya dapat, itulah yang dibakar supaya menjadi tenaga. Tetapi selagi kita makan yang manis, selagi itu tidak dapat, glycogen yang lemak-lemak itu semua tidak dapat digunakan. Jadi sebab itu kita tak mau, bila kita berpuasa kan kita tak ada makan. Kalau kita puasa penuh pun lebih bagus kan. Kalau kita tak boleh puasa penuh, kita buat intermittent fasting. Intermittent fasting ni mula-mula kita buatlah dalam 18 jam tak ada makan, benda-benda alam manis tak ada makan. 18 jam lah macam tu. Boleh dengan 12 jam. Tapi biasanya saya suruh 18 jam, lepas tu kita pergi kepada 21 jam. Jadi kan kita cuba buat. Ada banyak pergi tengoklah dekat YouTube macam mana orang buat intermittent fasting. Yalah. Kan dia sangat-sangat bagus. Okey, kita dah ke berapa ni? Yang akhir lah. Dah akhir dah ni. Kelima. Apa tu? Darah tinggi. Darah tinggi lah. Dia darah tinggi. Punca banyak lah darah tinggi. Banyaklah punca darah tinggi ni pun banyak. Jadi macam mana pun saya akan tetap dia nak cakap stres juga. Nombor satu. Stres aku ni apa dah nak stres ni. Minum air. Astagfirullahalazim. Sebab tu yang buat cure. Tapi sangat orang stres. Orang stres bila Okey. orang kena darah tinggi, tekanan tekanan darah tinggi ni, dia pening kepala kan, sakit leher, sakit kepala macam tu, makan rasa tegang. Salah satu adalah kerana kita ni magnesium kurang pun dia. Okey. Jadi magnesium kurang, lepas tu asid yang baik, asid lemak yang baik pun kurang. Lepas tu stres terlampau tinggi, lepas tu sistem imun tu dah haywire dah, dia dah tak dapat kawal lagi semua kan. Jadi sebab tu kalau kita mempunyai sistem imun yang bagus, okey, dan kita ni orang kata dapat kawal stres kita, okey. Jangan lupa orang yang darah tinggi ni selalunya kurang minum air. Jadi bila kurang minum air kan, darah pun jadi pekat, nak pump pun susah kan, gitu kan. Jadi kena minum air. Kalau orang darah tinggi ni kena rajin-rajin minum air, macam air yang bersifat sejuk, misalnya air bali kan. Kalau macam minum air bali, minum air kelapa, rajin-rajin lah. Macam air kelapa tu kita rasakan macam seminggu berkali ke kan? Boleh tiap hari pun tak Boleh hari tu orang yang darah tinggi Yelah, kita tiap hari. Jadi kemudian kita kena tengok daripada kelima-lima ini, okey. Kesimpulannya kita akan berbalik kepada fitrah. Kita balik pada fitrah. Kalau kita nak sihat, okey, nombor satu, kita ni cukuplah air kita. Makanan makanlah yang bersederhana. Tidurlah mencukupi. Okey. Lepas tu apa? Deep breathing.
Kita kena selalu nak, kalau macam kita nak kurangkan stres kita semua, kita buat deep breathing, tarik nafas, semua kan. Deep breathing tu penting. Lepas tu tidur kita. Okey. Jadi sekiranya kita pandai mengawal makanan kita, pandai mengawal stres kita, tidak menggunakan banyak bahan-bahan kimia di dalam kehidupan kita seharian, kan. Banyak benda yang dapat kita kurangkan, banyak benda yang dapat kita elakkan. Jadi katalah orang tu memang dia dah kena pun penyakit ni, tetapi kalau penyakit boleh reverse kalau dia ubah cara hidup dia. Tu dia boleh ubah cara hidup. Yang paling penting ubah cara hidup. Janganlah pukul hidup dan makanan. 2-3 pagi pun nak tidur kan. Cara hidup tu maknanya kalau kita biasa tu makan burger ni dekat rumah, buatlah goreng telur tu pun lebih bagus daripada makan nasi, goreng telur, buat sambal sikit kan. Tu pun lebih bagus daripada kita makan makanan segera kan. Kena tukar cara hidup tu. Kalau kita selalu marah aja, kita kurangkan. Bila nak marah tu saja kan, tengok cerita kartun. Tengok cerita yang lawak. Tengok cerita yang lawak. Jadi kita jangan melayan marah. Bila kita melayan marah macam-macam, benda sikit je. Bila benda sikit tu, kita kata dia ni dapat darah tinggi pasal dia marah benda sikit je. Darah tinggi di badan. Di badan tekanan darah dia. Tekanan darah. Barat tak? Tanya dekat orang ke? Jadi kalau macam orang kalau misalnya dia ada penyakit sini semua kan, kita boleh tahu dia tu ada penyakit kerana perangai dia dan juga rupa bentuk dia tu lain. Perangai dia bentuk dia lain rupa bentuk dia lain. Okey. Kalau kita tengok, kalau orang yang banyaknya diabetes, kita boleh tengok macam mana dia tu. Lemah, orang dia macam dia gemuk tapi slow motion lah. Dia mungkin dia gemuk atau sederhana gemuk kan. Tapi dia lemah. Kerana apa? Kerana gula tu tadi tidak dapat ditukar menjadi tenaga. Kalau kita tengok orang yang darah tinggi, kita akan nampak dia tu macam mana? Baran. Mudi. Kalau orang darah tinggi. Kalau kita tengok orang tu dia ada kanser. Kalau kanser emosi, suka main sangat dengan emosi. Dia boleh jadi kemurungan lah. Kemurungan lah. Yalah. Jangan pendam tu. Itulah. Jadi kita boleh katakan untuk kita sihat, kan kita balik saja pada fitrah dan makan makanan yang bagus-bagus. Kalau makanan tu dalam maknanya cara hidup kita tu tak sempat nak masak, tak sempat benda-benda tak sempat, itulah gunanya suplemen. Itulah gunanya kita makan kio, benda yang sihat, kita ambil minyak zaitun, kita minum madu, semua yang itu benda-benda yang diperlukan lah. Jadi kan macam nasihat doktor kan, kalau untuk orang yang kanser, darah tinggi, kencing manis, semua jantung, semua tu ada. Allah, macam suplemen yang macam kio ini, bagusnya dia ambil satu ataupun dua. Dengan dua lah. Kan satu tu untuk maintenance bagi orang-orang yang sihat kan. Sebab orang sihat mesti terus sihat. Kalau orang sakit, badan dia tu mesti di replenish. Kita kata what is replenish? Dia kena diberi, digantikan, ditambahkan lagi dengan benda-benda alam yang bagus ni kan. Jadi bila kata kita ambil dua tu, satu kita ambil pagi, satu kita ambil malam sebelum tidur. Dia sangat bagus. Jadi kalau ubatan-ubatan sama ada dipilih nak medical ke, tak kisahlah. Ubatan tu diteruskan. Makan. Jangan berhenti tau. Kata misalnya kita ni kadang-kadang orang yang sakit darah tinggi lah. Tak nak makan ubat. Tak nak makan ubat. Ubat hospital pun tak nak makan. Ubat homopati pun tak nak makan. Tak nak. Sebab dia kata tak ada. Aku cek, aku sihat tak ada tanda. Orang darah tinggi tak ada tanda. Tanda dia baran je. Degil baran. Kan? Jadi ubat tak nak makan. Bila ubat tak nak makan, itu jangan mama yang tekanan darah. Jangan mama yang jadi kita makan. So kita nak nengok Ada soalan tu. Soalan. Satu soalan dan saya ada soalan juga untuk bagi tahu kepada mereka siapa yang dapat jawab tu dapat hadiah. Tapi kita jawab soalan yang pertama, memang satu soalan ni daripada Tuan Syukri. Tuan Syukri kata ni daripada Facebook. Dia berkata Facebook. Orang yang ambil ubat cair darah boleh ke makan kio?
Boleh. Sebab boleh. kior tidak ada bahan-bahan yang untuk mencairkan darah. Tidak ada satu pun bahan. Okey. Okey, kalau kita kata memang dia ambil statin lah okey. Dia ambil statin, statin tu mencairkan darah. Okey, mencairkan darah mungkin sebab dia tu darah tinggi lah. Yang ubat pencair darah ni selalu orang yang ada masalah kolesterol, masalah darah tinggi, masalah gout. Itu sebab darahnya tak tu, sebenarnya air pun tak cukup minum. Boleh makan kior, tidak ada masalah. Kior macam anda macam makan makanan biasa je. Macam makan, misalnya ada ke kalau kita sakit kita makan ubat, kita tak boleh makan nasi ke, tak boleh makan macam biasa, tak ada kan. Kita kena anggap kior ni dia memang dia memang makanan semula jadi kan, yang sangat bagus untuk kita punya sistem imun, untuk kita punya darah. Kita nak jana darah. Jadi kita selalu kata kalau macam orang tu dia darah dia terlampau terlampau ketat, ketat pula, terlampau terlampau pekat sangat kan. Kior ni dia bukan mencairkan darah. Dia mengimbangkan. Kerana kita tengok bahan-bahan kat dalam tu dia mengimbangkan. Dan kalau kita takut sangat nak makan kior tapi kerana kita makan ubat cair darah, makan saja kior tu 2 atau 3 jam selepas kita makan. Selepas kita makan ubat lah. Sebelum atau selepas. Biasanya kalau untuk orang yang makan kior yang sihat dan semua, insyaAllah body tu okey lah. Makin lama makin sihat. Makin lama makin sihat lah. Sebab yang kita nak adalah keseimbangan. Kior ni bantu keseimbangan tubuh kan. Adakah contohnya dia ada kanser, lepas tu dia makan kior and then dia ada rasa macam demam ke? Yelah demam lah. Okey, sebab apa? Sebab apa? Okey. Kalau misalnya kita ni ada sakit, kita ni ada penyakit. Okey, kita ada penyakit. Jadi penyakit itu saya selalu cakap penyakit itu disebabkan sama ada kekurangan nutrisi atau kelebihan ataupun benda tersepit tadi. Macam yang orang breast cancer tu tersepit kan. Okey. Jadi kalau tersumbat itu kita kena leraikan. Okey. Kalau terlebih, kalau terlebih kita kena buang. Kalau kita kurang kita kena suplemen. Jadi sekarang kita kena suplemen. Maknanya kalau orang tu dia tak cukup. Okey. Bila dia makan kior tu kan, dia akan rasa macam kenapa aku makan ni tiba-tiba aku rasa macam something macam yang lain not right lah. Not right. Itulah menunjukkan bahawa bahan-bahan di dalam kior tu yang phytonutrien yang bagus tu dia sedang merawat sesuatu dalam tubuh anda yang kurang. Jadi kalau makan kior rasa itu maknanya kita punya defisiensi sangat rendah. Memang deficient, kita memang sangat kurang bahan-bahan yang bagus dalam badan kita, sangat kurang. Jadi sebab itulah kita kena makan, kalau kita rasa macam tu kita kena makan lebih daripada orang lain, bukan kurang. Tapi kita makan, bila kata kita makan kita terus jadi macam pening ke apa ke, pening ke kan, kita makan separuh lah. Kurangkan dos. Kita kurangkan dos tapi kita makan lebih kerap. Itu dia teknik sebab masa hari tu saya rasa, tapi mungkin ada ramai orang baru yang tak tahu law of Herrings. Jadi macam law of Herrings ni kita panggil kita kata cure, bagaimana badan tu dia nak memulihkan. Badan kalau dia nak pulihkan, dia dapat satu benda, tak kisah benda tu ubat homeopati ke, makanan ke, apa ke kan, dia akan ada reaksi mula-mula. Mula-mula dia kasih reaksi, tetapi reaksi tidak berlaku serta-merta. Kalau reaksi berlaku serta-merta itu kita panggil apa dia? Apa tu? Saya belajar tak. Itu kita panggil allergic. Allergic lah. Mana kalau kita makan serta-merta kita pening. Tiba-tiba terus makan pening. Makan aja pening. Makannya bengkak. Makan aja gatal. Itu allergic. Kita tak boleh makan. Tak boleh makan. Badan dah kata, no, I'm not going to take this. Take this out. Dia akan keluar bengkak lah. Dia akan terus pening. Dia terus nampak. Dia bukannya makan lain. Tetapi kalau kita makan, selepas kita makan tu, dah 1 jam ke, kita rasa macam pening. Itu adalah itulah kita kata pemulihan. Proses pemulihan tu dah sedang berlangsung. Bila
proses pemulihan sedang berlangsung, Okay. maka kita kena bantulah tubuh kita bagi lagi benda yang macam kalau macam air kan, rehat, tidur baring macam tu kan. Jadi macam ni. Kalau misalnya proses pemulihan ni, kata macam ni lah, saya ni suka kasih metafor kan. Misalnya kalau macam jalan, satu jalan ni kan, Okay. ada lompat air lah, lubang-lubang sini lah sini, terumpil sana, terumpil sini, jalan tu kan. Jalan tu. Bila kita jalan, memang bila kita jalan hari-hari. Kita bila dah jalan hari-hari, lubang pun kita tahu, kita jalan tu. Tak kisah. Dah tak rasa dah. Ya. Tapi, bila kita nak perbaiki jalan tu, apa yang perlu? Apa yang berlaku? Nak baiki jalan, tak boleh terus saja ambil tar tempel. Tak boleh. Kena korek dulu. Tar tu dah korek. Bila masa korek, masa-masa kita nak buat kata kerja-kerja jalan kan, mesti akan ada lori kat tepi lah, inilah, itulah semua kan. Jadi benda-benda itu yang sedang berlaku dalam tubuh kerana sewaktu pemulihan sedang berlangsung. Jadi benda-benda itu akan ada. Itulah yang kita rasa macam aku dah rasa ni sebenarnya badan sedang baik pulih. Selepas badan baik pulih, tak ada lagi dah rasa macam tu. Baru dia akan nampak kesihatan tu makin okey. Jadi macam biasalah kalau macam jalan kata dah highway kan. Sakit benar lah jiwa aku ni dengan kereta, dengan lori-lori itulah, dengan kon-kon tepi jalan di tengah korek lah, tutup jalan sebelah lah kan. Tapi jalan apabila telah dibaik pulih kan kita rasa lebih lega. Yelah, lancar. Masa mula-mula tu jam lah sekejap. teruk lah apa tu semua macam-macam kan. Itulah ibaratnya. Jadi cukup minum air, rehat. Jadi bantulah badan minum air cukup-cukup. Biar kebiasaannya minum air tu dia akan Okey okey. lah tu, minum air je tak minum tu jadi lain dah pula. Dah lah tak minum tak tidur. Itulah okey soalan. Berapa peratus asma boleh cure dengan cure? Okey, pandai korang nak berapa peratus Berapa peratus tu? Dahsyat tu. Dia ni, korang jangan nak pandai-pandai nak tanya aku berapa peratus. Asma ni bergantung kepada diri kita. Okey, dengar ya. Okey, berapa peratus kau punya sakit asma? Cuba cerita kat makcik. Okey. Agak-agak je tu. Agak-agak. Kita peratusan untuk kesembuhan itu akan bergantung kepada diri dan gaya hidup kita. Bayangkan bila kata kita ada asma, kita pun ambil cure. Okey. Kita ambil cure, kemungkinan kita ambil tu tidak mencukupi kerana asma kita tu hanya kita yang tahu kan berapa kali, satu bulan berapa kali kita kena attack semua kan. Cuba kita ni kena nilai diri kita ni, bila kita ambil, okey satu cukup tak? Bila aku ambil satu, kalau biasa aku ni datang semput tu satu bulan 2 kali, dah sekarang dah 1 kali. Dah kurang. Maknanya kurang berapa persen tu? 50% kan? Sebab itulah kita yang sendiri yang tahu berapa persen, bukan yang tanya makcik. Nanti kira. Lepas tu bila kalau macam kita ni kita ambil cure tapi kita buat juga benda-benda Allah yang tak senonoh. Kata pasal kita ambil cure tapi kan kita ada vape lah, kita dok dengan bahan-bahan kimia kat rumah yang banyak itulah. Benda yang kita patut buang kita tak buang, kita nak cure je baik kan. Tak boleh juga. Jadi pun tak adil juga kan. Penting Jadi kita ni sebagai manusia bertanggungjawab pada diri kita untuk kita mengukur sendiri apa benda yang kita makan tu berapa peratus dia boleh memulihkan kita. Kerana setiap badan manusia tu tidak sama. Ada orang makan 3-4 kotak dah baik. Ada orang 10 kotak baru baik kan. Jadi pengukuran itu adalah terletak pada diri kita kerana kita juga sendiri yang nanti yang boleh nak check berapa persen yang dah baik sebenarnya. Okey. Alright. Okey, soalan daripada Awi. Awi lama Awi ni kan. Seseorang tadi main gym, ambil steroid. Alah. Steroid orang kalau main gym ambil steroid sebab nak badan cantik ni korang. Ini kena buang ni. Boleh makan cure tak? Memang boleh makan cure tapi kena buang juga benda-benda yang tak elok tu, kena buat detox juga. Jadi kalau macam kita bila dah steroid ni banyak kan, cure ni adalah untuk suplemen. Jadi bila kita buat detox, kita at the same time kita ambil cure untuk kita supplementkan benda yang
dengan benda yang baik, kerana kita kena buang benda-benda alay yang tak elok tu. Hmm. Tak payahlah nak badan cantik-cantik sangat pun. Kau katakan muka buruk pun kan bini sayang juga. Badan tak muka handsome ni- tak apa, tak janji kaya. Tak ada juga. Orang miskin pun bini dia sayang juga. Ini perasaan ketul kan. Betul-betul pun tak ada guna juga kalau tak sihat. Betul. Yang penting sihat lah. Yang penting sihat. Okey, soalan yang terakhir, bagaimana cara nak ambil cure untuk sebelum vaksin dan selepas vaksin? Okey. Kalau kita ni bercakap cure tengah vaksin, okey. Nombor satu, cure ni adalah untuk memperkuatkan sistem imun. Jadi sebelum vaksin kau talalah banyak-banyak. Okey. Makanlah. Makan banyak-banyak, 1 hari 2 kali ke, Makan 2 je sesi sebelum ke, vaksin. 3 sesi ke Makan je. sebelum. Okey. Vaksin makan je. Selepas Okey. Selepas vaksin, kita dah masuk dah benda-benda ada benda yang tak elok kan, Okey. tak bagus kan. Tak elok. Jadi kalau macam kita, macam saya di klinik untuk membuang benda tak elok tu, okey, adalah ubat homeopatinya yang kita guna kan. Okey. Selepas habis buang dengan ubat homeopati tu ke kan, kemudian kita kena makan cure untuk kuatkan balik badan kita kan. Sebab kalau macam cure ni adalah untuk sebelum. Okey. Untuk sebelum, kalau sebelum kita ambil, kita selepas tak akan ada masalah. Yalah sebab Sebab dia dah kuat kan. Dia kuatkan imunisasi badan tu. Jadi imun sistem kita nak buang. Tapi kalau ada orang dia tak boleh kan. Jadi akan ada ubat dia lah. Ada ubat lah kan. Lepas tu makan balik cure macam tu. Ya? Okey. Jadi persediaannya makanlah 2 atau 3 sesi sebelum kita kena vaksin. Kena vaksin. Mana dah tahu kena vaksin berapa hari bulan tu kan. Jadi makanlah lebih sikit. 2 sesi macam tu lah. Oh, dahsyat. Okey, ada satu. Okey, terakhir ya. Saya kita Soalan boleh tanya. Kat FB tak ada soalan ke? Saya tak nampak FB. Nanti kan Encik orang tolong kan. Okey, ada apa-apa kesan tak kalau makan buah-buahan Malaysia lepas makan cure? Contohnya dia dah makan durian ni, melantap makan durian. Okey. Betul makan cure. Tak, kalau kita makan sikit je tak masalah pun. Dia bila makan banyak sangat. Bila makan banyak sangat lah. Habis. Terlampau banyak sangat, air pula tak minum. Air pula tak minum. Dia senang macam ni je, senang kita cakap. Kita sendiri makan makanan, benda yang kita makan kena bersederhana. Dan kalau kau dah makan dah 10 biji durian, lepas tu kau nak makan cure, cure tu tidak memberikan apa-apa impact yang buruk. Tetapi durian tu tadi yang memberi impact yang buruk. Apa tu? Oh, itu dia. Apa dia? Datuk lah. Oh, datang. Hai, datang. Ni mak betul garam. Dah mau dia langsung betul lah. Mencelah pula Datuk Okey, mencelah pula ya. Jadi sebenarnya nak makan cure, biarlah yang sebaik-baiknya, biarlah waktu bangun pagi-pagi tu kan. Semua dah pagi gosok gigi tak? gosok gigi boleh, tak gosok gigi pun boleh. Yelah, aku dah ambil dah nak habis dah waktu. Masih dah time. Makcik kau time ni nak balik Masih tidur. dah tidur Jangan gosok gigi kalau boleh, jangan gosok gigi. Okey. Sebab kita ada soalan. Okey. Soalan tak ada. Kita nak bagi orang soalan lah. Kasih soalan dan sila jawab dan nanti dapat hadiah. Hadiah. Okey, pada anda. Dengar betul Okey, pada anda yang di Zoom dan juga Facebook, pada yang jawab soalan saya ni dan dapat jawab dengan betul, kita akan bagi hadiah. Pemenang dia siapa jawab paling cepat lah. Okeylah. Okey. Cepat-cepat. Gambar ini ada assistant ni. Okey. Assistant tengok. Beri apakah kita tahu ada 5 sakit pembunuh senyap. Okey, bagi 3 daripadanya. Okey, sekarang. Dan jawablah. Okey. Okey, jadi nanti kita akan tengok siapa yang Menjadi menjadi cepat. Itu baru 2 ni Syazwani, 2 suruh Encik Manis. Saya nak 3. 3 Itu dia. Ui, laju nampak. Terus ada ni. Macam mana? Live ni langsung tak ada yang Kalau jawab. FB tak biasalah FB ngantuk. FB ngantuk. Itu dia kan. Okay, so kita ada pemenang dekat Zoom. Okay, kita ada pemenang dekat Zoom yang jawab. Okay, yang tepat dan saya nak 3 jawapan. Daripada tanya pada Madiha Abdullah.
Madiha Abdullah. Madiha. Okay. Sebab Madiha jawab jantung, kanser, stroke. Okay. Okay. So, okay. Pukul berapa ni? Duduk. 9.50. Ha? 9.50. 9.50. Boleh kemarin Oh, lagi tak kan? apa. Okay. Kita kali ni saya kasih apa ni soalan. Saya kasih hadiah juga. Hadiah daripada Klinik Zaras. Jangan main. Bestnya. Hadiah Ah, Klinik okay. Zaras. Okay. Tadi Madiha tadi. Madiha. Tahniah ya. Okey. Okay, yang ni standby ni sebab doktor nak bagi. Okey. Yang ni soalan-soalan yang macam Soalan. yang tadi yang saya dah cerita tu. Okey. Okay. Okey, mengapakah memakai pakaian dalam ketat itu membahayakan kesihatan? Saya nak jawab. Tak boleh. Tak boleh. Jawab. Lagi sekali. Mengapakah memakai pakaian dalam yang ketat itu membahayakan kesihatan? Okey. Sila jawab. Okay. Mengapakah? Saya akan bagi hadiahnya satu botol madu Borneo bernilai RM80. Bestnya. Ah. Ada tak menjawab ni? Siapakah? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sekejap. Inilah. Okey, ada jawapannya. Okey, ada blok pertama, menutup lubang not. Kalau darah terkepit. Tersepit, terkepit. Yalah, tadi juga. Pengaliran darah tak elok, menyempitkan Kolon. saluran darah. Okey. Mengganggu pelancaran darah. Okey. Mana satu tak benar? Okey, tak apa. Sebab okey. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tapi Menyesal. saya kasih 2 orang yang terawal. Okey, 2 yang Ya. terawal tadi blok tu betul tu? Betul, dia akan blok. Okey, so tahniah kepada Ahmad Tamizi. Ahmad Tamizi. Dan juga Sharifah Razia. Syafah Razia. Okey. Okey, tahniah dapat Tahniah. madu Borneo 2. Terbaik. Okey. Jangan lupa. Jadi dia orang claim hadiah kat mana ni? nanti kan dia bagi Post kan? alamat post Ah, lah. okey, Nanti boleh, kan boleh. saya akan postkan. Okey. Okey, terbaik. Alright. Alhamdulillah, itulah rezeki kan. Lain kali siapa nak hadiah lagi. Kenalah rajin-rajin Tengoklah datang majlis rajin-rajin. ilmu. Yang ini kira ni Zoom ni majlis ilmu ni. Betul. Yang istimewanya jangan lepaskan peluang. Sebab sekarang ni ada beli 2 percuma 1 kilo. Beli 2 percuma 1. Buy 2 free 1. RM240 untuk siapa yang dah jadi members. 3 tu 3. 240 bahagi 3 dah berapa tu? Satu tu. Kion ni yang satu kan dia macam sedap kan. Dia sedap. Dia sedap kan. Kalau macam yang lain tu macam tak sedap kan. Jadi sebab tu Sedap. kita buat yang sedap supaya anda sihat. Makan yang sedap tapi tetap juga sihat. Konsisten lah makan. Okey. Tu dia. Jadi pada yang baru nak jadi ahli atau members Zaras World ni, untuk pertama kalinya kena buat pembayaran RM300 untuk 2 kotak. Dan kemudiannya barulah boleh nak repurchase, nak makan sendiri, betul tak? Betul. Kita ni kotak. makan dulu. Bila kita makan, kita dapat lihat khasiat-khasiatnya pada badan kita. Kita dapat melihat perubahan yang positif. Daripada kita dulu mengantuk jadi tak mengantuk kan. Jadi segar, jadi kulit tu jadi cantik. Daripada tidak bernafsu jadi bernafsu. Yang bernafsu sangat jadi stabil. Itu penting. Jangan ingat apa penting tau Kyo ni. Jangan ingat asyik dia menstabilkan. Dia menstabilkan adaptogen. Adaptogen. Adaptogen ni tengah-tengah. Dia mengimbangkan. Jadi bab tu selalu orang memang tak nak bagi kita semua ni. Kenapa? Dia malu lah. Malu alamak Kain malu. sendiri. Dia masalah seksual ni Sebenarnya banyak masalah. memang banyak sangat. Kekeringan lah, kelembapan lah, sangat. lepas tu Kedinginan. kedinginan. Kau Tak ada macam main, tak ada mood. Tengok lelaki pandang kiri. Cuek-cuek kena terajang. Kan? Dia lepas ni cuek-cuek menjadi. Ni cuek-cuek menjadi. Ataupun ini try-try tak juga menaik-naik. Macam main. Jadinya bila ada bahan yang bagus, bukan setakat untuk seksual saja tetapi untuk immunity.
Okey. Orang yang immunity tak bagus, sexual tak bagus lah. Yelah, sebab Jadi orang katakan kita nak zat-zat yang bagus, barulah cik abang jadi bagus. Barulah cik adik jadi bagus. Ini semua ada masalahnya, diam je. Korang tu yang kena pergi beli 4 kotak. Dengar sini makcik cakap. Makan 4 saji tu. makan boy main lagi nak naik. 4 saja terus, jangan over limit Jangan over limit. Over. 3 tu dah cukup dah. Terlebih tu. Tapi kalau kita ni kadang-kadang kita kata alah saya makan 1 kotak dah cukup lah, saya dah sihat. So tengok mak itu sihat tak? Bapak kita sihat tak? Itu dia. Adik kita sihat tak? Jadi kadang-kadang beli sebagai hadiah. Kemudian dia orang sihat, dia orang pun happy. Ya, betul. Jangan fikir kita je, Jangan untuk fikir orang kita je. lah. Ya. Lagi-lagi dalam sekarang ni macam-macam COVID-19 macam-macam ni punya tu makan kasihlah Jangan orang demam. makan. Ni sebenarnya jangan demam, jangan Ya. sakit kan. Betul, Jangan tu dia. Ya. Jadi nak kuatkan imunisasi badan kita, jangan lupa untuk makan Makan kior. minum air, Minum air, tidur tidur cukup, deep deep breathing. breathing, exercise. Exercise. Ya. Itulah mantap. Okay, Mantap. mantap. So itu saja daripada kami berdua. Jangan terlalu Okay. menentukan TikTok 10 malam tu. Tak nak tidur lah. Dah aku pukul 10 malam memang nak tidur. Jangan ada soalan-soalan lagi, ke? Okay. Okay. Itu saja daripada kami. Okay, tanya pada yang menang. Ya. Okay, so itu saja. Itu saja. Terima kasih. Maaf zahir batin ya. Saya memang saja gitu. gurau-gurau. Gurau je. Gurau je. Tapi kalau yang dah biasa akan okey dengan saya. Okay, Dah lama-lama biasa kenal kan lah. macam Lama-lama kenapa kenal garang lah. kan? Okay, Ya. bye. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.